Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sekali lagi bersama-sama pada pagi ini dalam siri kuliah duha kita membicarakan tentang Islam itu indah. Dan di antara keindahan Islam yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah Islam agama perdamaian, bukan agama permusuhan. Islam boleh berdamai dengan semua orang. Islam ataupun umat Islam boleh menghulurkan tangan perdamaian kepada semua manusia. Inilah di antara ciri-ciri keindahan, kecantikan Islam. Agama perdamaian, agama keamanan, agama kesentiaan. Ini merupakan ajaran Islam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita melihat sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladul khasim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar dan isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang daripada isteri Nabi yang hidup ataupun yang akhir meninggal, di mana kata Aisyah bahawa Salam telah bersabda, Nabi telah bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah, orang yang paling Allah Ta'ala benci ialah orang yang paling kuat permusuhannya, orang yang kuat bermusuh. Orang yang kuat bermusuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-2688, dan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini memberikan satu gambaran dan tasawur yang sangat jelas tentang ciri-ciri keindahan Islam. Di mana orang yang paling Allah Ta'ala benci ialah orang yang paling kuat permusuhannya. Orang yang paling kuat bermusuh, dia adalah orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Ini di antara perkara yang perlu kita fahami. Sebab itu jangan kita kata membuat permusuhan. Jangan kita membina permusuhan. Tetapi kita biarlah menjadi orang yang suka berdamai. Orang yang memulakan perdamaian, bukan orang yang memulakan permusuhan. Menurut Muhammad Fuad Al-Baqi, ia dimaksudkan dengan al-aladu ialah permusuhan yang keras. Permusuhan yang keras. Manakala perkataan al-khasim bermaksud permusuhan ataupun penentangan yang salah di dalam menegakkan kebenaran
ataupun mensabitkan kebatilan. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Ini menunjukkan kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahawa perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang Allah tidak suka, tidak terhad pada perkara yang batil sahaja. Tidak terhad kepada perkara dosa dan maksiat saja. Tapi Allah Ta'ala juga benci kepada orang yang ingin menegakkan kebenaran tetapi dengan cara yang salah. Dia menegakkan kebenaran. Dia memperjuangkan kebenaran. Tapi menegakkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak betul. Dengan cara yang bersalahan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Maknanya menegakkan kebenaran dengan keras sebagai contoh. Menegakkan kebenaran dengan menimbulkan bibit-bibit permusuhan. Kita nak menegakkan kebenaran. Kita mengatakan kita adalah golongan yang benar. Tapi apabila orang memberi salam kepada kita, kita tidak menjawab salam mereka. Apabila orang menghulurkan tangan persahabatan kepada kita, kita tidak menyambut persahabatan tersebut. Kita mengatakan bahawa kita ini adalah memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam. Sebab itu setiap orang yang memperjuangkan Islam, yang membawa imej Islam, mestilah membawa imej Islam itu dalam bentuk ataupun dalam kita kata kaedah yang benar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hidup baginda. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu. Ya, ada manusia kata Allah yang bercakap tentang dunia ini sangat menarik. Yang menarik hati kamu. Dan mempersaksi wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Dan mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi apa yang ada dalam hatinya, kebenaran yang dia bawa. Dia menjadikan Allah sebagai saksi. Dia mengatakan bahawa apa yang sebuah ini adalah perintah Allah, adalah suruhan Allah, adalah ajaran Allah. Ya, kata mereka mendakwa demikian, kata Allah. Wa huwa aladul khisam. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Padahal dia adalah penentang yang paling keras terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata bahawa apa yang disebut tidak sama dengan apa yang dibuat. Apa yang disebut tidak sama dengan apa yang dihayati dalam kehidupan mereka. Oleh itu muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita berdakwah, dalam kita menyampaikan Islam, dalam kita nak menegakkan Islam, maka jagalah akhlak kita. Jagalah penampilan kita. Jagalah peribadi kita. Dan jagalah wasilah kita. Pilihlah wasilah-wasilah yang baik. Pilihlah teknik dan kaedah yang baik di dalam menegakkan kebenaran. Dalam kita menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan. Menegakkan kebenaran, menentang kebatilan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ini termasuk dalam golongan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Oleh kerana itu, jauhilah perkara-perkara yang boleh membuat ataupun membina permusuhan. Jauhilah perkara-perkara yang boleh membuka pintu permusuhan. Tutuplah pintu-pintu permusuhan itu dengan kemurnian dakwah yang kita bawa. Dengan kehalusan akhlak dan tingkah laku budi yang ada pada kita. InsyaAllah manusia akan lebih tertarik apabila kita menyampaikan dakwah yang baik, dakwah yang jelas, dakwah yang terang, berlatar belakangkan kepada akhlak budi pekerti, adab yang halus, adab yang murni, adab yang indah. Jom, mari kita sama-sama praktikkan dalam kehidupan kita. Sekali itu untuk pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Semohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.